on you. Ada yang buat below than 100 pun boleh. Dia ada dia punya requirement dia. I think that about tak sampai 100,000 words. Tapi ada yang buat lebih, kita tak adalah menghalang sebab dia ada banyak data, banyak yang perlu diterangkan. Okay, this is one of my student that I supervise. Okay, the key factors affected to the quality of leadership in construction project. So that is the topic is based on any area that you rasa you sendiri, you kena tanya diri you lah, you minat ke mana. Kalau you minat on the procurement, so you can go to the procurement area and then identify the problem. Okay, and then you start lah buat kajian. Okay, so this one is the topic. Okay, then this is my student. That means sekarang dah semester 7 lah. Dah pergi practical training and she got A. She got A. So this is that example of A dissertation. The example of the A dissertation. Okay, so ni tak ada apalah. Alright. So preparation of the abstract. No worries about the abstract. Because yang ini nanti bila dah habis nanti barulah you boleh nampak. You boleh nampak tulisan dia. Okay. Of course lah, all in English. Kita tak ada yang dalam bahasa Malaysia. Alright. So this is like you nampak macam Allah macam banyak ni nak buat. No worries. Benda ni dia akan melalui proses-proses yang mana you boleh buat. You akan dapat semua ni. You akan tempuh. You akan berjaya hasilkan. Kalau you tanya Fatin ni pun dia macam you juga masa part 3. Apa nak buat kan? Jadi akhirnya bila dah tempuh perkara-perkara yang melalui proses research ini, inilah dia hasilnya. Okay? So that need to prepare the introduction. Okay, this is a semester 4 nanti. Chapter 1. Chapter 1 is actually your proposal. Chapter 4 you punya part 4 nanti you kena prepare proposal. Proposal So apa yang ada dalam proposal inilah. And then you need to do the literature review. Maybe sekarang you tak faham lagi apa dia literature review. Okay? So within that research methodology topic, code, subtopic ni nanti akan ada explanation on the literature review. How to do a literature review. Okay, so you need to jangan orang kata tak pergi kelas, tak masuk kelas sebagainya. Bila you terlepas kaedah-kaedah untuk buat literature review ni, you akan jadi masalah untuk buat preparation of this chapter 2. Literature review. Banyak nampak? Macam mana dapat banyak ni kan? No worries, dalam kelas nanti saya akan ajar macam mana dapat. And then this is a chapter 3, research methodology is similar with my topic our class today. Inilah dia isi kandungan dia. Dia ada macam research they call as a research methodology, research design, okay. And then data analysis. Ini yang part saya tanya you tadi. Okay, part yang saya tanya you. Okay, I have 25 students as my data. And I identify that 100% is not understand with the slide because of apa tadi terminology in the stated in the slide. So this is this chapter, chapter 4. Dapatkan data. Macam mana dapatkan data? You kena prepare questionnaire. You kena buat soalan. Macam saya tanya soalan tadi. Saya tanya soalan verbally kan. Tapi bila you nak dapatkan data dari Malaysia, satu Malaysia contohnya. Okay. Oh record ke? Saya memang tak ada record kelas ni. No record. Bila record nanti you ada 10 tak datang kelas. So you kena dengar. Saya tak akan record saya punya kelas. Okay? Minta maaf ya. Mungkin lecturer lain mungkin record tapi I'm not. I want you come to my class. Okay. Alright. And then this one is all the data tadi lah. Okay. And you kena buat data analysis sebagainya itu dalam chapter 4 and after that the last one is a conclusion and recommendation and references. Okay. You nampak tadi panjang kan? Dia punya sub kan? Semua tu akan belajar nanti di dalam research methodology. Okay, dalam research methodology. But you can ask for me kalau you want this example, nak tengok apa semua, I can share with you. Tapi not this one lah because this is baru lagi. Maybe saya bagi yang simple one kalau you nak lah. Ataupun nanti you tunggulah masa you naik part 4 nanti you akan dapat seorang supervisor di kalangan pensyarah-pensyarah
yang akan bantu you untuk menyiapkan benda ni, bukan menulis, maksudnya advance kat you macam mana nak buat apa kan. So you boleh minta dengan your supervisor masa semester 4 nanti. Ya, boleh juga macam tu. Alright, okay, yang ini tak apa saya teruskan. Okay, so you tengok dalam ni chapter 1 about the introduction. So you kena write up this one, everything about your research background. Okay, so apa yang you kena dapatkan, you nampak tak apa benda ni? O4A and Tour 2006-2012. Tahu tak ni apa? Ni nama orang. Nama orang. Okay, nama orang yang menceritakan tentang one of the reason is the construction project and huge complex they are involved. Orang ni lah yang cakap. According to Ofori and Tour, this is we call a literature review. Literature tu maksudnya previous research. Kita buka artikel, cari artikel, macam-macam artikel. Macam you nak kena buat ni lah. You nak kena buat dalam assignment ni. You kena buka Google Scholar, cari topik yang you minat. Okay, then you identify. So tengok macam ni, inilah dia. According to Ofori and Tour, 2012 menyatakan bahawa one of the reason is the construction project are huge and technically complex. Dia cakap, kan? So kita tak boleh kata, yes, the construction is complex. Who are you want to say that? Contoh macam tu kan? You need to, bila you cakap benda dalam bentuk penulisan, you kena ada support by previous literature yang dah buat research. You baru nak start kan? Ni ada dah banyak orang belakang-belakang, you punya senior yang dah buat research, you boleh guna research dia untuk bantu you buat penulisan. That we call literature review. Similar lah with your assignment tu yang you kena buat nanti. Okay. Alright, finally, okay ni tak ada apalah then. Ini yang important. This is a very important, the problem statement. Without problem, no research at all. Okay, please understand this one. Without problem, no research happen. Okay, no research will happen. So you need to identify the problem. So macam mana nak fahamkan problem ni? Ya, macam mana nak fahamkan problem? Okay, problem tadi macam saya sebut lah. Okay, I provide to you the slide but you cannot understand the slide. That is the issue. That is the problem. Yes, I want to know why. Why you don't understand the slide? And you give the answer because the terminology is so difficult to understand. For us, because we are a new students. We are a new with a research area. Faham tak? That's a problem. That's a problem Okay, another problem yang saya boleh bagi contoh dalam construction industry. Okay, construction industry, okay, kita sebut sebagai satu projek yang kompleks. Satu, dia ada melibatkan sektor yang kompleks. Semua fahamkan yang itu kan? Jadi masuk degree ni bila sebut semua faham. Because of complex apa? Because dia danger, dia boleh melibatkan accident kan? Dia banyak multiple work, heavy work dan sebagainya kan? Okay. However, Malaysian construction industry depending much more to foreign labor. Why? That is a problem. Betul ke tak? Hasil pembacaan you lah, baca paper lah, tengok news lah, buka artikel lah, belajar tu sebenarnya. Memang pun kan, kita nampak kan. You pun cakap dengan kawan-kawan, betul lah dalam construction industry memang kita semua kan banyak bergantung. Projek-projek yang banyak bergantung pada foreign labor. Lepas tu kawan you pun tanya, macam mana kau tahu? Kan? Macam mana kau tahu itu adalah bukti yang you kena tunjuk pada dia. You cakap tadi kan, you bagi statement. You bagi statement, you kata betul lah construction industry sekarang memang banyak bergantung kepada foreign labor. Okay, boleh menyebabkan berlaku banyak crime dan sebagainya. Lepas tu, you cakap je, you bagi statement. Kawan you yang sebelah pula tanya, kau cakap-cakap ni, mana kau dapat semua ni? You pun kata, okay, apa yang I cakap tadi berdasarkan kepada pembacaan daripada artikel Ali bin Ahmad tahun 2017. Dia yang kata sebab dia buat research, dia kata memang 90% construction di Malaysia bergantung kepada foreign labor.
So you nampak tak saya punya penerangan? Maksudnya apa? You cakap masalah, you sertakan dengan evidence yang menyatakan bukan you yang cakap kosong, tapi benda ni memang orang dah buat research dah pun. Faham ke tak? Faham ke tak ni? Faham doktor. Faham. Faham ya? Okay Nasrin. Okay, kalau faham alhamdulillah. So basically that the problem statement is important. So daripada situ you fikirlah pula kan, you dah cakap tadi ada bergantung kepada foreign labor. Lepas tu Ali bin Ahmad yang bagi tahu. So gunakan dia punya data tu untuk menyatakan dalam you punya permasalahan tadi. You merasakan ini adalah masalah besar. And then you pun fikir, alamak kalau macam ni kan aku nak try lah cari kenapa construction di Malaysia ni terlalu bergantung kepada foreign labor. Kan? So you mulakanlah you punya research. You carilah artikel-artikel, si A kata apa, si B kata apa, si C kata apa kan. Artikel tu maksudnya previous research lah, orang yang dah buat kajian tentang tajuk yang lebih kurang sama yang you nak buat. Alright, so you pun dapat. Daripada situlah yang dijadikan literature review tadi. Dia keluarkan factors dia. Dia keluarkan factors. Faktor pertama kenapa kenapa Malaysia ni terlalu bergantung kepada foreign labor. Faktor pertama hasil pembacaan you pun buat dalam table. Nombor 1, orang Malaysia pemalas. Contoh, okey. Nombor 2, orang Malaysia pemalas ni hasil kajian daripada Cik T in 2020. So contoh lepas tu you baca lagi artikel, you tengok dia ni buat kajian, dia dapati Malaysia ni sebenarnya yang menyebabkan bergantung sangat pada foreign labor, orang Malaysia tak tahan panas. Tadi pemalas, yang Cik T tadi dapat pemalas. Lepas tu Cik Ta ni pula dia dapat orang Malaysia ni tak tahan panas. Okay, you pun letak nombor 2, point yang kedua, tak tahan panas. Okay, alright. Lepas tu yang ketiga pula, Cik Put pula. You baca artikel dia, tengok Cik Put buat study pada tahun 2021, latest ni. Okay, apa factors yang menyebabkan kita bergantung pada foreign labor? Foreign labor gaji dia murah. Daripada pembacaan tu kita pun letak nombor 3. Gaji murah boleh dibayar kepada foreign labor. Okay, so kita dah ada 3 point kan? Nampak tak? 3 point itu kita buat dalam bentuk soalan. Kita distribute kepada seluruh rakyat Malaysia. Tolong jawab, pilih antara 3 ni yang mana sebenarnya punca kita bergantung kepada rakyat Malaysia, rakyat luar untuk construction industry. So you pun hantar dekat 1,000 orang. Daripada 1,000 orang tu yang datang balik, katalah yang pilih tu memang semua pakat bersetuju, 90% bersetuju rakyat Malaysia pemalas. So itulah you punya data, itulah you punya finding. Hasil my kajian, hasil daripada saya punya masalah yang saya dapat tadi, kenapa sektor di construction Malaysia ni bergantung pada foreign labor, disebabkan oleh daripada 1,000 orang Malaysia yang menjawab ni menyatakan bahawa sebenarnya memang rakyat Malaysia pemalas. Bukan saya kata, tapi rakyat Malaysia yang saya pilih tadi. 1,000 tadi. Contoh faham ke tak? So you pun present lah dalam bentuk dissertation ini. Tengok data je. Saya terus pergi pada data ya. Okay, so you need to prepare this one lah. Lepas ada research problem, they come out with the research aim. Macam saya cakap tadi. Research problem tadi kan apa? Apa example saya bagi research problem tadi? Kebergantungan kepada foreign labor. Okay. Disupport oleh siapa tadi? Ali. Ali menyatakan 70% memang bergantung kepada foreign labor construction industry. And then you pun buat apa? Research aim is to assist. Katalah you kata dengan hasil kajian saya nak buat ni, penyelesaian masalah saya tadi ni dapat membantu kerajaan Malaysia overcome the situation di mana cuba mengurangkan bilangan foreign labor dalam construction industry. Tu you punya aim. Aku punya target nak buat ni sebab aku nak bantu kerajaan Malaysia
untuk maybe develop policy supaya dapat mengurangkan penggunaan bilangan foreign labour dalam construction. Okay. So untuk nak mencapai aim tu, you kena ada question ataupun objektif. Okay. So question dia, tadi yang you dapat 3 tadi tu. What are the key factors contribute to usage of foreign labour a lot in construction industry? So that is your research question. And to achieve and become the objective is to determine the key factors. Dia ubah je daripada soalan menjadi statement. Ya, daripada soalan ini menjadi statement. Nampak tak? Nampak tak relationship dia? Nampak tak yang saya terangkan daripada problem statement, aims and develop research objective research question. Faham? Faham ya? Okay, tak faham bagi tahu tak faham tau. Okay, so yang ini scope of research ni tak apa. Nanti saya akan terangkanlah nanti macam mana cara nak buat ni research methodology. Okay, so saya nak terus pergi kepada macam saya kata tadi, saya dah dapat 90% menyatakan. Ini yang literature review tadi. Ni table literature review. You boleh nampak ni, nampak kecil kan? Tu semua kan? Alright, yang saya kata nombor 1, nombor 2, nombor 3 tadi ingat tak? Nombor 1 apa tadi daripada Cik T? Malas. Rakyat Malaysia pemalas. Nombor 2 point daripada Cik Ta. Tak tahan panas. Tak tahan panas. Nombor 3 daripada Cik Put. Gaji murah. Gaji rendah. Okay, this is the factors dan yang kita dapat daripada previous research. Orang yang dah buat, ya. Inilah orang yang dah buat ni. Ni nama-nama orang yang pernah laksanakan research berkaitan dengan tajuk yang hampir sama dengan you nak buat. So inilah dia. Ni dipanggil table of literature review. Nanti saya cerita detail lagi ni apa benda frekuensi lah apa semua ni, no worries. Yang penting you kena faham ni kenapa dia masuk sini, kenapa ada nama-nama author ni. Nampak tak? Kajian ini dijalankan pada 2011 oleh nama siapa saya tak nampak ni, Mermaid ke apa ke. Lepas tu kajian seterusnya dilaksanakan oleh Simon pada tahun 2012. Apa yang dia dapat? Dia kata low productivity. Dia nampak dia tick So ni kaedah literature review untuk memudahkan you membuat penulisan nanti. Okay. Seterusnya ni adalah bila kita dah buat table ni, kita kena explain lah sikit. Explain macam mana. Ni tadi yang dalam table ni. Ni dalam table tadi. Aduh nak sebut nama pun susah. Adewumi. Et al ni apa benda et al? Ada siapa tahu? Et al. Et al. Et al ni bukan nama dia okey, saya bagi tahu kat sini siap-siap. Adewuni ni, okey, so sekarang kita cari nama dia apa? Adewumi. Okey, kita pergi dekat references bawah sekali. Ni contoh soalan. Ya, ni you kena create lah nanti soalan. Okey, mana dia references reflection. Dia. Adu apa tadi? Ingat tak nama dia tadi? Adewumi. Adewuni. Ada ke tak ada? Tak ada nak kena ni. Ni dia. Okay, so saya besarkan sikit. Okay, nampak? Adewumi YA ni adalah ni nama dia. Adewumi ni nama bapak dia. Okay, dalam nama ayahnya lah, nama surname lah, surname. Okay, so nama dia maybe Youth Ali ke apa ke kan? Yang Ali Adewumi ke? Ni nama bapaknya. Omirin, maybe Muhammad Omirin. Okay, ataupun saya hentam je, saya tak tahu nama betul dia kan. Okay, ataupun Hai Kolioso. Kajian ini, dia buat kajian berkaitan dengan apa? Benchmarking challenges in facilities management in Nigeria. Dimasukkan di dalam Journal of Facilities Management. Okay, ni apa dia punya ni lah. Apa nama siri dia, volume dia apa semua. Okay. Alright. So ini dipanggil references, di mana kita kena masukkan references. Kita tak boleh cakap saja tapi kena tulis. Okay. Et al tu ialah sepatutnya dia kalau ikut sini, et al ni melebihi bila dalam dia punya paper ni ada
ada yang kata 3, ada yang kata 4, ada yang kata 4 ke atas ataupun ada yang kata 3 ke atas author. Maksudnya ada ramai orang lah. Ada ramai penulis. Bila ada ramai penulis, okay, bagi satu paper ni, okay, kita guna nama yang depan saja. Yang belakang ni tak payah tulis tapi kita gantikan dengan et al tadi. Dalam citation. Nanti tak apa, saya akan explain lagi citation tu. Alright. Jadi semua ni references nampak. So every time you, ni kena saya ingatkan siap-siap ya. Every time you dapat artikel, savekan dalam macam ni. Ni kalau katakan nanti you akan belajar citation punya references list ni, dia banyak, ada yang pakai EndNote system. Ya, ada yang pakai Dr. Natasha dia pandai lah benda-benda ni kan. Dia ada banyak sistem yang boleh simpan all the literature ataupun references. Auto ni kadang-kadang auto dia keluar. Yang ni kita tak perlu type satu-satu. Okay, kalau you perasan, kalau you pergi dekat mana-mana jurnal, you klik artikel, dia ada satu kat situ, references format. So you tengok di situ, dia akan jadi dah siap-siap macam ni. Ambil kopi, simpan. Ambil kopi, simpan. If you use that article in your literature review or in your dissertation, because you need to state everything here. Kalau tidak nanti dia panggil kamu tiru. Dia panggil dalam istilah bahasa researchnya plagiarism. Tiru tanpa kebenaran. Bila tiru tanpa kebenaran itu adalah salah dari segi etika research. Okay, jadi kita kena state everything that we take from previous literature. Okay, so ni references. Okay, so yang saya nak tunjuk tadi ni adalah bahagian data analisis. Okay, nampak heavy. 1.3, 1.7, 4 chapter 4. Ni dia. Macam ni lah tadi yang saya kata percentage ni you boleh buat dalam bentuk. Okay, ni point tadilah. Point. Okay, you akan masuk dalam sistem. Jangan buatlah, jangan lukis, jangan tulis sendiri tak. Dia mesti ada, bukan sistem, dia panggil software. Software that will help you to develop the graph, whatever graph. Any kind of graph that you can use. Not necessary pie chart, apa semua, macam-macam boleh. On your creativity dan juga appropriateness. Sesuailah kesesuaian. Ya, jangan sampai orang tak faham. Punya nak canggih sampai orang tak faham pun kau nak cerita ni. So tak boleh. So macam ni is easy to understand. Ya, dia gunakan pie chart. Okay. So teamwork and team building skill, dia dapati bahawa 27% bersetuju. Saya merah. Ni colour ni yang jadi. Okay. Strongly 27%, kebanyakan 27%. Yang biru ni, strongly agree ni 71%. Maksudnya 71 bersetuju bahawa teamwork and team building skill ini membantu dalam leadership. Itu contoh Faham tak? 2%, okay, dalam katakanlah dia punya data 1000, 2% daripada 1000 tu strongly disagree, tak bersetuju. Teamwork and team building teamwork ni tidak mempengaruhi kepada leadership style. Leadership style ni maksudnya kita punya ketua lah. Kan? Teamwork is teamwork lah. Leadership mesti leadership lah. Tapi maksudnya apa? Kalau 71% yang menyokong, maksudnya dia punya finding ni okey lah. Support lah. Ya. Memang team building and team building skill ini sangat mempengaruhi leadership. Because apa? Dia punya percentage is the highest. Macam itulah, inilah dia datanya yang you kena present dalam you punya dissertation. Okay, this is category of A dissertation. So you need to, bila no worries about the English. Kadang-kadang alamak susahnya aku nak mengarang. Tak apa, karang dulu. Janji buat. Dalam BM pun tak apa, nanti translate. Kalau you nak Google Translate pun boleh, janji ada. Tapi at the end before submission, so you need to give your dissertation tu kepada proofreader yang professional lah. Maksudnya bagilah duit kat dia. Tolong tengok aku punya ni, baiki English aku apa semua. Dan itu memang syarat you kena buat. So no worries Alamak susahnya nak karang. Jangan risau.
Kalau ada dalam kepala itu, dalam kepala itu tengah-tengah tulis tu, you terbayang ke benda tu, ayat kat kalau katakan dia jadi macam ni, kena tulis macam ni. Tulis tak apa. Proceed with walaupun in BM, you proceed dulu. Bila you ada masa dah relax, you try to translate in English. If the English is not so good, and ask your friend, ask your parents, will help you in term. I mean, everyone is good in English, but sometimes it's not easy with the grammar. Kan, writing ni sebenarnya grammar yang kita susah hati nak menulis, tak ada masalah kan. Okay. Alright, this is basically that you need to do from semester 4, 5 and 6. Berapa lama tu? 1.5 years only. Yeah, 1.5 years. Setahun setengah untuk menghasilkan macam Fatin ini, saya punya student, berapa tadi? 162. This is not 162 lah. This is including the questionnaire yang dia prepare, dia masukkan sekali. Inilah questionnaire dia. Nanti you kena buat. Kan? Ni dapat daripada literature yang tadi tu, yang table tadi. So dia tanyalah orang kat luar, level mana sebenarnya kau setuju dengan delay of payment of client ni adalah merupakan barrier kepada leader. So orang ni kata delay of payment ni memanglah kalau lambat dapat duit memanglah. So dia setuju, dia letaklah kat sini, dia tick kat sini. So nanti you kutip data tu. Okay, faham tak? Faham. Okay, so saya stop sharing dulu. Kalau you ada apa-apa soalan, okay, ada apa-apa soalan boleh bertanya dan kita break sekejap dalam 2 minit macam tu, tak ada break lama-lama ya. 2 minit sahaja and then we continue. At the same time that break tu break for you lah, tapi saya tak break pun. You boleh tanya terus soalan kalau ada yang nak tanya soalan. Break daripada teacher. Rasa berat tak kepala sekarang? Punyalah saya risau, takut berat. Research metodologi ni memang berat sebenarnya. Muhammad Adam, lagu apa tengah dengar Muhammad Adam? Tak dah, goyang-goyang kepala. Oh ya ke? Ingatkan tengah dengar lagu. Adam daripada mana? Saya Puncak Alam. Oh, Puncak Alam. Macam mana boleh dapat sini? Aha. Tak tahu. Pakai address apa? Address Perak. Address Perak? Okay, so sayang Perak lah ni sebenarnya. Sayang lah. Okay ya, Muhammad Adam. Ya, dengar suara saya ke dengar lagu ni? Sebenarnya dengar lagu ni. Tak dah. Ya ke? Okay, ada soalan tak yang lain? Betul. Yang tadi yang dalam table tu yang barrier that face tu kan ada, kan maksud kita kena bagi kat orang tanda tu kan? Questionnaire. You mean the questionnaire? Ya. Lepas tu itu ada punya soalan dia tu. Yes. Questionnaire tu kita keluarkan sendiri ke kita fikir sendiri ataupun lepas kita tanya lepas kita interview orang yang dah buat research? Okay. Development of the questionnaire, shape dia, kotak dia apa semua is from you 100%. But the factors tadi, contoh ada barrier, ada kan nombor 1 apa, nombor 2 apa kan, that is you get from previous research. Yang you kena buat table yang besar yang tadi tu, yang ada banyak author tu. So questionnaire tu daripada yang buat interview tu kan? Questionnaire tak apa, dia tak faham 100%. Questionnaire dan interview is something else, different. Okay, questionnaire dia tak ada interview sebenarnya. Questionnaire you buat dalam bentuk kertas, tulis dalam tu, and then you print out ke ataupun you hantar online ke kat dia, dia just tick je. You takkan bersembang dengan dia. Saya bagi contoh dekat you tadi bersembang pasal benda tu simple. Okay, kalau katakan you nak bersembang, dia yang itu dia panggil interview. Soalan interview dia tidak seperti yang saya tunjuk tadi. Soalan interview dia 1-2 soalan je. You pun buat appointment. Contoh saya nak buat konsep interview. Saya nak dapatkan data saya dengan cara interview. Okay. So you prepare 3 soalan je. Tak nak tanya banyak lah, 3 soalan dah.
what is could you explain to me your experience regarding to late payment? Could you explain to me your experience regarding to late payment with your project? Tu soalan satu. Soalan kedua, what is your strategy to overcome the late payment from the client to ensure your work progress is in track? Macam tu kan? In track lagi lah. So tu soalan kedua. Yang ketiga, can you suggest to me there is a strategy. Okay, 2 soalan je lah, bagi 2 soalan. You tanya problem, you tanya dia punya cabaran dia. Yang kedua, you tanya strategi dia. Okay, so you pun bawa lah kertas soalan tu, you pun call dia, hello Cik Ali, boleh tak saya nak buat appointment, nak berjumpa dengan Cik Ali pada hari sekian-sekian, tarikh sekian-sekian dan juga masa sekian-sekian. Dia pun kata, okay, boleh, saya pun free, you datanglah pada hari berikutnya dan pukul berapa kan. So you sampai, yang ini kena jaga etik ya. Kalau dia janji dengan you pukul 10, make sure you sampai pukul 9, 9:30. Kita berjanji dengan orang nak collect data, jangan pula kita janji pukul 10 dengan dia, 10:30 kita baru sampai. Tak boleh. Itu salah sebab kita perlukan data dari dia, kita kena follow masa dia kan. Kalau boleh kita awal lagi. So you sampai tepat pukul 10 dia panggil you masuk, you pun duduk depan dia. Okay, you pun kata tujuan saya datang di sini sebenarnya nak tahu sedikit berkaitan dengan experience company Cik Ali. Ya, Cik Ali ya tadi saya guna nama Ali ya. Dah lupa. Experience Cik Ali berkaitan dengan payment yang lambat daripada pihak klien. So boleh tak kita mulakan proses? Boleh, tak ada masalah kan? Dia pun jawab. Lepas tu you pun tanya, okay, my first question is, English pula soalan saya yang pertama ialah, baca balik soalan tadi. Okay. Boleh tak share dengan saya, experience yang berdasarkan kepada apabila dah beberapa kali dah mendapat payment yang lambat daripada pihak klien. Okey, dia pun cerita dekat you. Cerita. Sempat tu nak tulis ni kan? Macam mana nak buat? Record. Itu adalah tools yang you kena ada dalam your research. Bila you pergi cari interview, you kena ada recording pula. Untuk record apa yang dia cakap. Because you tak sempat nak tulis pun. Aduh, memang tak sempat tulis. Itu interview. Itu interview method. Kalau yang survey method tadi, yang questionnaire, you just prepare dalam bentuk A4 size, printed ke ataupun online ke, you disseminate to all yang terlibat. So mereka isi je. You takkan jumpa dengan mereka, dengan responden ni. You just bagi kat mereka isi, lepas tu you tunggu je lah mereka reply. Mereka, mereka tu orang Kedah lah kan. Saya pun cakap tadi kan, saya orang Kedah kan. Mereka tunggu mereka reply. Kan. Jadi sampai certain kalau survey tu tadi, kalau questionnaire tadi, you bagi dekat dia sebulan. Kan, you kata okay sebulan lah, tunggulah. So you hantar dekat 1,000 orang, you tunggu balik selepas sebulan, you dapat balik dalam 700. You hantar 1,000, dapat balik 700. Biasalah orang industri kan, kadang sibuk, tak nampak email, tak tengok dah apa semua. Cukup dah tu. Tak payahlah pergi kejar-kejar nak dapatkan 1,000 juga. Kalau dah 700 tu kira dah enough. Enough, maksudnya you boleh guna 700 tu. Tapi kalau interview tak boleh. Interview, dia kena memang orang kata, kalau you nak pergi interview 1,000 orang tu memang tak mampu lah. Pengsan tengah jalan macam tu lah. Kan? Ya, jadi interview ni sesuai untuk yang special case sahaja. Contoh dia ada macam projek yang katakan tadi macam saya kata nak pergi interview yang delay tu, yang dia dapat payment lambat kan. Maybe this company can survive dalam company dia dalam tempoh 10 tahun walaupun dapat payment lambat. So dia company dia tu so special. Walaupun dapat payment lambat tapi dia okey, tak ada masalah semua kan. Maksudnya boleh berjalan lah. Masalah dalaman kita tak tahu sebab tu you nak pergi study company dia tu. Kan? Lepas tu yang special tu baru boleh buat interview. Kalau banyak tak boleh. Janganlah, saya tak galakkan. You tak sempat pun. Ya, nak pergi interview semua orang. Walaupun soalan dia 3 sahaja tapi data dia sangat naratif.
Naratif tu maksud apa? Banyak penceritaan. Tadi macam kita tanya satu soalan je, kita tanya apa experience dia, pengalaman dia, mendapat payment yang lambat setiap kali projek. Dia macam mana, apa strategi yang dia buat. Tapi dia punya cerita tu, soalan satu lah. Dia punya cerita tu nanti boleh mencapai 1 ke 2 jam. So banyak data yang dia bercakap tu, you pun balik record tadi kan. Balik ke rumah, dengar balik record dia ni, pakailah ni record kan. Nak kena buat apa? Dengar balik je. Buat lagu. Balik ambil point. Point dia. Bukan point. You kena type satu-satu ayat dia. Oh. That is they call transcribe. Ya. Transcribe exactly apa yang dia cakap. So you kena dengar, you kena type. Kadang-kadang yang dunia sekarang ni, you boleh jadikan words kepada, maksudnya daripada verbal kepada written. Betul tak? Ada kan? Kena pandai-pandailah mencari tools yang boleh assist you untuk mudahkan kerja-kerja research you. Boleh juga macam tu. Macam saya dulu memang saya dengar, saya type. Sebab saya tak percaya kepada software sebab dia tak boleh tangkap semua kan. Jadi saya dengar. Dah lah duduk kat Australia. Dah lah saya pergi interview tu kan. Cakap orang putih dengan depa orang Australia. Ya, mai kan. Lepas tu kena pula yang jenis lorat dia dia panggil apa? Dia Slang. punya slang dia tu. Accent dia tu, subhanallah ya Tuhanku, saya kena dengar banyak kali. Ya, dengar. Itu yang bila saya dengar tu, saya translate, saya type balik, transcribe balik. Ada yang satu tu saya dapat dalam 20 pages. More than 20 pages. Apa yang dia cakap tu tadi, more than 20 pages. Jadi kena, proses itu susah. Nanti saya bagi tahu pro and con, kualitatif and kuantitatif. Saya tak cerita lagi yang tu kan. Tapi dalam slide tu ada kualitatif, kuantitatif. Okay, so saya bagi contoh tadi. Yang you nak collect data tadi kan, dia ada survey kan. Dia tanya tadi kan, Kanish tanya tadi survey. Okay, yang survey tu ialah kuantitatif. Kalau yang interview tadi, yang naratif, bila kita tanya satu je soalan, dia jawab berpuluh-puluh perkataan tu, itu adalah kualitatif. Ya, fahamkan dua ni saja sebenarnya, kuanti atau kuali. Okey, persoalannya sekarang, nak kena pakai salah satu ke? Kalau saya nak buat kuanti, saya tak boleh buat kuali ke? Kalau saya nak buat kuali, saya boleh goreng-goreng aja ke? Contoh kan. Saya tak perlu buat kuanti ke? No. It depends on you, depends on your research. Okay. You can choose whatever that you want. If you want to do that kuali, then you can proceed with the kuali. Maksud kuali saja. Atau you kata, saya nak buat kuanti lah, kuanti mudah because dia dapat literature review, buat soalan, siapkan questionnaire, hantar je. Lepas tu tunggu dapat balik buat analisis. It's simple for undergraduate level because you ada kelas lah apa semua kan. Sebab kalau you pergi interview banyak you nak kena buat kerja dia. So saya nak buat kuanti lah. Okay, buat kuanti. So you pilih kuanti, tak ada masalah. Tapi untuk you punya undergraduate kalau you buat postgraduate ni selalunya dia tak cukup satu. Katalah you pilih kuanti saja. It's not enough for the kuanti sebenarnya. You kena support by kuali. Maksudnya jadi apa? Mix method. Dalam you punya dissertation, you guna dua-dua sekali. Itu dipanggil mix method. So ada berapa method, berapa approach? Ada 3 approach. Satu qualitative approach, satu lagi quantitative approach, and the third one mix method approach. Yeah. So fahamkan yang itu dulu, understand that one, barulah kita boleh masuk secara terperinci that the research process tu nanti, the introduction about research process. Okay, so ada apa-apa soalan? Kelas kita habis pukul 1 kan? Okay. Ada lagi tak soalan? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada sekarang saya cuba buka slide. Okey. Bila sebut slide kan.
Okay, sebelum slide tu kita pergi dulu kepada, saya lupa nak explain to you because you dah ada lecture sebenarnya. Ada dah dalam ni, tak ada pula. Sekejap saya cari balik. Ada dalam ni. Lecture. This one ya. Okay, so lecture schedule. I believe that all of you dah tengok dah for ODL session. Okay, ODL session. This is a research methodology. The code is BQS 514. Alright. Boleh nampak ke tak? Okay. Alright. Okay. Semester 3 credit hours is 2. So that means 2 hours per week. Yeah, our class. Okay, this is a course lecturer in Shah Alam and in Seri Iskandar, me and Dr. Natasha. Okay, me and Dr. Natasha. And from the Kota Samarhan, Sarawak is Dr. Sylvia. Maybe that ada yang mungkin you kenal lah daripada Shah Alam ni mungkin tak kenal kot kan? Tak kenal kot. Tapi sini kenal kot, di Seri Iskandar. Dr. Natasha, familiar with the Dr. Natasha? Okay. Medium of teaching is English, of course lah, campur-campur ya. Saya campur ya, not 100% in English. But English means on the slide tu memang English lah, 100% English ya. Okay, for course outcome, yang ni pun boleh baca sini lah. Saya tak nak, nanti dalam slide tu ada lagi. Okay, assessment. Okay, assessment is based on coursework and test. So it will be 100% ada pecahan, tak silap saya ada 3 ke 4 assignment that you need to do, grouping dan juga individual. Okay, ni untuk 100%. So no final assessment. Okay, no final assessment untuk this BQS 514. Okay. Alright, this one. Okay, lecture plan atau lecture schedule or lesson plan is start with the introduction. So saya dah habis 1 jam introduction kat sini, 1 jam lebih. 1 jam setengah ya for the introduction because this is very important to make sure that you understand basic the research before we go to the tough slide with the tough slide introduction to research. Okay, that is based on the introduction, concept and classification and executing the research. This is implementation, how to do that with the problem identification. If you can remember that the example thesis yang dapat A tu yang saya tunjukkan ada tadi, problem statement tadi. Ya, ada nama, ingat tak? Problem statement. So this is the topic about the problem definition. Okay, what do you want to know? You need to know about the theory and also the literature review. How to get the evidence to your problem statement. This one And then preparing the research proposal. That means after this ada, I think that ni saya punya kelas. Dalam assignment 2 ni you akan terlibat dengan ni. Nampak dia kata literature review, referencing and citation. Okay. So you kena buat nanti. So research methodology, this is all about how to collect the data. Yeah, how to collect the data. Macam you nak collect data tadi, first katakan you collect secara survey. You prepare questionnaire, you hantar, you dapat data. Ataupun you gunakan interview. Okay, you pergi kepada individu tertentu dan you dah memang pilih dia sebelum ni atas reason dia. Okay, atas justifikasi kenapa you nak interview dia. So itu adalah kaedah seterusnya untuk dapatkan data daripada pihak tertentu. Okay, and then continue lagi research methodology. So you tengok di sini research methodology related to data collection and data analysis. Okay, so data analysis tu dia yang saya bagi contoh tadi kan. Yang paling simple, yang mudah you faham, data yang ada dekat saya, depan saya ni 25. Yang saya dapat 0% yang faham slide. Contoh kan tadi. So itu data saya. Data analisis saya. Okay. So 100% not understand. Don't understand. Do not understand. Okay. 100% do not understand the slide provided by lecturer. Contoh macam tu. Then producing the research report. Okay, this is like a proposal lah, DRP. The assignment number 3. DRP. So DRP ni apa? Siapa tahu DRP?
DRP. Manalah nak tahu Dr. Cat, kami pun baru. Aduh Dr. Cat ni. DRP saja je saya tanya, kok ada yang dah ada idea kan. Ya, maksudnya saya tak downgrade you. Saya mengharapkan you tahu. Ya, jangan pula downgrade terus. Mereka ni memang tak tahu apa-apa ni. Tak boleh kan. Saya masih memandang tinggi kepada knowledge yang you ada. Sebab tu saya tanya. Okay. So DRP itu ialah Defence Research Proposal. Defence Research Proposal. Okay. So yang ni nanti masa you part 4 nanti you akan melalui proses DRP. Part 4 ya, bukan part 3. Part 4. Ingat tu, part 4. Part 4 DRP ni biasanya pada minggu ke 5, 6, 7, 8 antara tu lah. Tapi before DRP tu you kena prepare RP dulu. Kena prepare RP. RP apa? Kena prepare research proposal. Lepas tu barulah you akan melalui proses Defence Research Proposal. Please remember that terms. Measure of the central tendencies and dispersion ni maksudnya dia punya ni apa calculation ni sebenarnya. Minggu ni dah start dengan calculation. Okay, calculation ni menggunakan sebenarnya you kena faham dia punya principle of calculation. Tapi bila you buat research nanti, data you nanti you tak perlu kira manual. Sebab you ada software yang bantu you. Yang selalunya dia menggunakan ialah statistical statistik apa SPSS. Are you familiar with the term SPSS software? It will help you. Jangan risau, tapi yang ini kelas untuk you faham macam mana SPSS tu menira. So kita at least kita faham, you kena faham ya. Nanti kita akan masuklah untuk this topic calculation. Sama juga seterusnya tu dia punya nama-nama calculation dia adalah central limit theorem, confidence limit, level significant, hypothesis testing, correlation and regression. So yang ini semua ni akan digunakan masa you buat analisa data nanti. Okay, masa semester analisa data ni biasanya semester 6 awal. Semester 6, minggu pertama, minggu kedua. You akan gunakan semua ni. Ya. Semua ni adalah dia punya terminology in terms of calculation. Alright. And then ni IT support ni tak ada apalah, just you boleh explain that you use the SPSS. Are you familiar with the software? You familiar with NVivo? Tu nama-nama yang akan bantu you dalam proses data analysis. Okay, sampai dah minggu tu habis. Okay, this is the references. Alright. Okay, now we go to this one, assignment. Kita discuss assignment dulu. Sebab kalau pergi slide lagi, tak habis, tak sempat. Assignment kena start dah. Jadi saya boleh explain dekat you supaya you nampak ya. Supaya you ada gambaran untuk nak buat. Boleh nampak tak ni? Boleh nampak tak? Boleh. Okay. So, assignment. Masuk kelas, masuk minggu pertama je, minggu ketiga sebenarnya you dah kena buat assignment. Assignment number 1 is a research process. Then the aim of this assignment to develop students' knowledge and understanding on research process including problem identification, selection of research topic and research ethics. Okay, so 3 benda ni. So bila you baca artikel, you kena tahu apa problem artikel ni sebenarnya. Yang dia nak study tu, problem yang saya cakap tadi lah. Contoh kan, you buka, you tengok dalam penulisan dia tu di mana dia sebut problem. Ya, lepas tu you tengok di mana dia punya selection of research topic, based on apa. Ya, dan juga apa etik yang digunakan, ya. Okay, instruction, ini yang saya bagi tahu tu lah. So maksudnya your assignment tu written assignment lah. Okay, kena bertaip. Okay, so work in group. Ni dah ada group. Okay, for the report, students should use Arial 11 font and 1.5 spacing. Justify of element. Justify lah. Justifikasi bagi sama. Dia tak ada yang indent tu kan, tak mau. Sama semua kiri kanan. Okay, task. Choose one topic or title within the construction industry and built environment that you would be interested to conduct research on. Identify 3 articles from referred
Referred journals. Okay, apa dia referred journals? Yang ni ada soalan ni. What do you understand with a referred journal? Tu dia bagi kat situ tu. Emerald, Sign Direct, Google Scholar. Maksudnya apa? Penulisan artikel yang you ambil ni bukan artikel daripada blog. Maksudnya pembacaan tu you ambil daripada blog ataupun daripada syarikat-syarikat tertentu yang buat penulisan dalam dia punya website. No, you tak boleh. You kena pergi kepada this one. Emerald, Sign Direct ataupun senangnya you pergi kita punya library dan you carilah apa nama dalam Google Scholar pun boleh. Okay, you click that one, keluar artikel tu, then you click dapatkan full paper of the article and you read that article. Related to your area yang you nak lah. So macam mana cara tu, you kena Google, contoh Google Scholar, nanti saya tunjuk dekat you ya macam mana nak dapatkan. Okay, you are required to complete of the following. Okay, so ni ada markah di sini, okay, will be reduced to 30%. Jadi total 55. Identify, number 1, identify the research title based on preliminary literature review and list 3 keywords from your title. Okay, after you choose the title, okay, katalah your title is what? Procurement, built environment, bukan built environment. You fokus kepada procurement, okay, so you pun tekan procurement. Then you rasa you suka procurement berkaitan dengan apa nama BOT contoh, build, operate and transfer. Okay, so semua berkaitan dengan tu ataupun tengki ataupun construction management punya apa nama procurement. Okay, so you pergi pada tajuk tu and then you identify apa dia punya 3 keywords dalam dia punya tu. Maksudnya apa? Tadi apa? Procurement, BOT, tu keyword lah. Okay, Siti Murada. Alright, tu keyword lah kan? Procurement, BOT dan satu lagi maybe apa yang berkaitan dengan BOT is payment contoh. Payment related to build, operate and transfer. So dia ada 3 keyword di situ. Contoh ya, you dapat apa nama 6 marks di situ. And then write the introduction or background of research. Okay, so you kena tengoklah daripada 3 artikel, you pilih apa nama, berapa tadi, 3 artikel tadi. Okay, you dapat Ali bercakap pasal procurement, BOT juga tapi di Malaysia. Lepas tu you jumpa satu artikel lagi pasal BOT juga tapi yang ini di Nigeria. Okay, paper kedua. Paper ketiga sama juga BOT tapi yang ini di Thailand. Nampak tak? Dia ada 3 tempat yang berbeza. So you guna ketiga-tiga artikel tu tadi untuk dapatkan keyword yang dalam you punya literature. Lepas tu you kena buat introduction daripada 3 words tadi. 3 artikel tadi. Buatlah dia punya background, research background tadi. Okay, so macam mana tengok research background, nanti saya tunjuk sekali lagi. Okay, describe problem statement. So tengok problem statement tu daripada yang support daripada artikel 1, artikel 2, artikel 3. We support you. You describe your problem statement. Okay. Ascertain the research aim and research objective. At least 3. Maksudnya you kena wujudkan you punya objektif. Tadi saya bagi contoh, saya tunjukkan yang apa student saya tu yang buat tu, dia develop 3 objektif. 3 objektif. Dan 3 objektif tadi dalam bentuk statement. Dan jadikan dalam bentuk question. Question ni biasa apa? What? How? 2 ni selalu. What and how. Tak payah pakai when ke where ke apa semua tak perlu. Kalau boleh what, how. Biasanya ada 3. What, how. Yang soalan ketiga biasanya how lah. And then scope of research. Okay, scope of research ini berkaitan dengan maybe dari segi aspect of location. Okay. The location is build, operate and transfer project in Kelantan. Tu adalah scope of research you. You kena beritahu kenapa Kelantan. Contoh kenapa Kelantan? Jangan pula you tulis dalam you punya assignment tu we choose Kelantan because both of us from Kelantan. Jangan tulis macam tu dalam research, tak boleh. Ya. You kena justify
Contohnya macam ni, macam nak kata School of Research. We choose a build, operate and transfer project in Kelantan because from the list of CIDB, most of the contractor in Kelantan is involved with 90%. Kata 90% of a contractor in Kelantan involved in build, operate and transfer contract. Nampak tak? You ada sesuatu yang you nyatakan di situ, bukan kata you duduk di Kelantan. Tak boleh, dia kena ada based on CIDB ke, based on newspapers ke, something that yang can support you. Kenapa you choose Kelantan? Macam tu, faham? Yeah. And then identify research ethic consideration in your research process. Okay, research ethic ni maksudnya you punya proses lah sebenarnya. Dia refer kepada research process you, macam you nak collect data bila, macam apa step you lah. Identify literature review, and then after that data collection, and tu the process dia. Ya, ethic yang perlu ada. Okay. So dia punya pages I'm not sure lah, sebab you depends pada penulisan you. Ya, depend pada penulisan you, sebab dia 3 keywords ni, preliminary literature review. Biasanya kalau takat 3 artikel tu, maybe dalam one page, okay, maybe dalam 1 page lah untuk LR. And then background, biasanya research background pun 1 page, 1 to 2 page lah, 2 pages, 1 to 2 pages. Okay, and then statement, problem statement pun sama juga. Dia biasanya dalam half of page lah, 1 page. Then lebih kurang dalam 10 kot, 10 pages lah kot. Lebih kurang itulah maksimum. Yeah, for your first assignment. Okay, so saya pergi balik dekat sini tadi. Kalau you nak tengok contoh apa tadi, research background ni. Tu sebenarnya kan soalan tu adalah soalan assignment tu adalah preparation untuk assignment untuk chapter 1. Chapter 1. Dahsyat ni, hampir dekat 2 jam slide tak buka lagi. You baca slide dulu, tak apa, jangan risau. Slide tu okey je. Yang penting sebenarnya apa yang saya cakap tu sebenarnya semua adalah slide tu. Cuma nak fahamkan terminologi tu sahaja. Okay. Alright, this is a research background di mana you boleh karang based on ataupun you based on your own words. Okay, based on your own words. Kalau tak tahu nak buat English, buat BM dulu is okay. Translate letter, but make sure the grammar Kalau Google Translate tu lagi bahaya because dia jadi bahasa Malaysia translate terus, memang ayat dia terus. You baca balik. Ya, baca balik dan dia akan restructure. You kena restructure balik lah. And nampak? Ya, selain daripada ayat dia sendiri, okay, therefore dia ada pula the quality of leadership is an important. Siapa yang cakap? Ini dia, Zakaria et al 2015. So you dalam you punya assignment tu mesti berdasarkan kepada 3 artikel yang you cari tadi. Nama orang yang daripada 3 artikel tu mesti ada dalam you punya penulisan on the research background. Okay. In addition, this is ayat-ayat yang perlu ada, you penambahan. I don't know lah dalam bahasa Inggeris dia panggil apa. Ayat-ayat penambahan ni kan, perkataan-perkataan penambahan. Okay, and then according to Mat Isa pula lacking of spirit leadership, bla-bla. Furthermore, according to, ni salah tulis ni sebenarnya. According to, dia tak boleh ada kurungan. Nanti tak apa, yang ni pun nanti kena belajar in term of formatting. Formatting on citation. This is we call citation saya lupa nak bagi tahu. This is citation ataupun in-text citation. In-text citation. Okay, so you cerita-cerita bla 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 banyaklah ambil daripada you punya artikel. Jangan copy direct, copy paste. Faham tak masuk copy paste? You ambil daripada artikel dia, tempel dekat you punya assignment. Tak boleh lah, susun balik ayat tu. Buat ayat, paraphrase. Pandai-pandai you paraphrase ayat dia. Sebaik-baiknya you baca and then you try buat ayat sendiri. Okay, and then daripada 3 tu nanti you akan identify the problem statement. Okay, so a construction project consists of individuals, so therefore leadership as important characteristic for project leader in managing construction project. This is because
lack of leadership skill will influence many problems. Inilah problem dia ni. Ni problem statement dia. This is because, mana dia pula? Okay, lack of leadership skill. Kalaulah kita panggil leader, kurangnya leadership skill, inilah punca kepada kegagalan ataupun masalah dalam construction industry. So itu dia punya problem. One of the problem is a project delay. Punca kepada kurangnya skill menyebabkan projek tu jadi delay. Nah ni dia punya. Siapa dia cakap ni siapa? Dia kata Hamzah kan, support project delay can be defined apa benda-benda. So dia mesti ada supporting. You nak support dengan apa? Support dengan 3 artikel yang you cari tu. Support dengan 3 artikel yang you cari tadi. Okay. So dalam problem statement, ni mana dia? Dalam setiap subtopik problem statement dia mesti habis dengan ayat ini. Habis dengan ayat ni. Therefore, nampak tak? Nampak tak ni? Kecil sangat. Therefore, kalau saya besarkan. Okay. Ayat dalam you punya problem statement tu mesti ditutup dengan perkataan therefore this research will help bla 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 ayat you sendiri. Penutup kepada problem statement. Therefore this research so barulah you bagi tahu the significant kenapa you nak buat nak study benda ni. You punya area tu. Okay, this research will help the contractor understand the leadership quality that needed to make sure. Ini dia buat pasal leadership among contractor. Leadership among contractor. Okay. Lepas tu apa lagi you kena buat tadi? You kena develop research aim. Kena buatlah. The aim of this research is to apa-apa-apa. Ayat dia ya. Okay. Next one. Develop of the research question. Tu tadi saya kata what, and how. If you have a 3 questions, dia jadi macam ni. Kalau 2 pun okey. Tak nak 3, 2 pun okey. Tapi jangan 1. Kalau boleh 2. Minimum 2, maksimum 3. Jangan banyak sangat. Ya, 2 dan 3. So what are the key factors that affected leadership quality in construction project? What are the barriers? So dia nak cari factors dengan barrier je. Lepas tu, how does construction project leader enhance their leadership? Okay, tu bentuk research question. The next one, research objective. Okay, so tengok research objective saya nak bagi tahu tips saya tadi kan. Yang ini dia jadi statement. Kalau objective statement, when to become a research question, dia akan bentukkan dalam bentuk ini. Okay. Research objective ya. Tips dia senang saja, jangan you buat to understand. Dia mesti ada perkataan ini. Okay. To, dia mesti mula. Research objective mesti ada ni, to. Dia bermula dengan to. Untuk. Okay. To determine, to identify. Okay, for your kemudahan untuk you ya. Yang pertama untuk research objective you ialah to identify. You use that word. Each group, all of you pakai to identify. Number 1. To identify the what. What do you want to know kan? Okay. Yang cuba you tengok, saya nak jadikan dia dalam bentuk soalan. Ni key factors that affected leadership quality in the construction project. Sama tak dengan ayat atas ni? Key factors? Sama kan? Ya, cuma ubah apa? To determine, ubah kepada what are the. Okay. So it's easy for you. You buat dulu research objective and after that you jadikan dia dalam bentuk research question. Faham tak? Okay. Alright. So yang sama jugalah. Seterusnya, ni terbalik ni tapi boleh je mana-mana. Tapi saya prefer that you letak dulu to identify. The second one to determine. To identify. Yang second one to determine. Okay. Yang ketiga ni kalau ada lah. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada biasanya dalam research biasa ada. You can use to propose or to suggest. To propose
or to suggest. Dalam you punya, ni dia panggil verb lah, verb To determine, to identify, to propose, ini adalah verb yang dia perlu dinyatakan di dalam objektif. Okay, research scope. Ni macam saya cakap tadi, location tadi. Scope of research kan? Dalam you punya assignment tu, you ada scope of research. Okay. So scope of research you based on location, saya kata tadi Kelantan. Okay, macam ni dia kata dia pilih macam mana. This research choose Selangor. Nampak tak? This research chose, okay. Dah pass dia dah lepas. So chose Selangor because bukan based on saya duduk di Selangor, bukan. Based on Kementerian Kerja Raya, data daripada JKR, the statistics show that Selangor is the highest rank which has been received a higher demand of building construction project either from public sector or private sector. So this show dalam bentuk table yang dia dapat data daripada JKR. So nampak tak ni? Ni tak tersusun. 2018 ni nampak tak tersusun. Okay, so sektor kerajaan bilangan projek 245 is the highest than others. So that's why they choose Selangor. Okay, nilai projek 4 juta. Nilai projek ni tak apa sebab dia bukan based on nilai projek. Dia based on bilangan. Nampak? So this is the highest one. So you tunjuk dalam bentuk macam ni. Barulah dikatakan research yang relevant, yang verify by data, by secondary data. Bukan main cakap-cakap sahaja. Okay, orang cakap kat saya memang Selangor is the highest. So saya pilih Selangor lah. You cannot put that terms dalam you punya penulisan. Dia kena datang macam ni. Datang macam ni. Location, this research choose Selangor because based on Kementerian Kerja Raya data daripada 2018. So data tu tunjuk dalam table, there is a very perfect of scope of research. So dia tak ada soalan, tak ada apa dah, memang perfect lah ni, okay. Ada lagi tak yang lain? Ni dia buat based on respondent. Okay, kalau you tak nak, you buat location saja pun tak apa, that's enough. Respondent tu tak apa, next time bila dah buat betul-betul nanti baru fikir. Okay, so you just buat setakat ni pun dah cukup dah. Based on location saja. That's enough. Boleh? Ya, dalam you punya assignment. Ada lagi tak? Respondent tak ya? Okay, research methodology tak ada lagi kan dalam tu kan? Tak ada ya? Yang last kali lah research process. Inilah dia sebenarnya. Cerita sikit ataupun you buat dalam bentuk diagram pun okey. Okay, research approach macam tadi, dia pilih kuantitatif. Maksudnya dia gunakan survey lah. Based on research question tadi, dia gunakan survey research. Yang ini kena baca buku sebenarnya nak faham approach. Method, ni dia dinyatakan di sini. Inilah dia punya etik dalam dia punya proses tu. Okay, 4 stages. Ni menggunakan SPSS. Not too detail macam ni lah. You boleh karang very general is okay. Acceptable lagi lah. Okay. Ni tak payah. Okay, saya nak tunjuk chapter 3 Kalau you nak buat dalam bentuk diagram. Untuk yang last kali. Research strategy. Ni dia. Ni research process ni, sebut sebagai research design. Okay. So overall ni macam ni lah. Dia ada 4 stage tadi. Dia bagi tahu kan. Stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4. So apa yang ada dalam stage 1, stage 2, stage 3 boleh dalam bentuk research this one. Boleh juga. Ya. Research ethic. Okay. Boleh? Ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan ni? Nampaknya minggu depan baru kita mulakan dengan slide. Yang penting sekarang ni assignment tu you dah boleh bergerak. At the meantime, if you don't understand, you can ask me anytime. Ya, insyaAllah saya cuba balas lah. Kalau boleh tanya dalam grup. Bila you tanya dalam grup, information yang saya berikan itu kawan-kawan you pun boleh dapat juga. No PM ya, no PM to me or DM. Hantar dalam grup. Okay.
Ada soalan? Rasa berat tak nak buat ni? Oh, rasa berat Apa yang you kena buat dulu sekarang? Topik. Cari artikel, topik. Topik dulu. Discuss with your friend, your partner, ya. Area mana sebenarnya you nak fokus? Area first. Then barulah boleh search internet, baru search artikel. Ingat ya, search artikel tu kalau boleh paling mudah untuk you adalah Google Scholar. Google Scholar ambil yang non-open access, so you boleh buka dia punya full paper tu. Kalau open access tak boleh, kena bayar. Ya, kalau you klik tu, dia tak bagi full paper, dia bagi abstract saja. So you tak boleh guna yang itu, you kena cari yang ada full paper. So Google Scholar, okay, so Google Scholar, macam mana saya nak tunjuk ni, kena present balik lah entire screen. Kejap saya tunjuk ya. Okay, nampak ya? Alright, so kalau katakan you click this one, it's for the Google Scholar. Ya. Boleh nampak tak? Okay, Google Scholar. Click and then click Google Scholar. Okay, so what do you want to search? Procurement management contoh ya. So search so it's a lot of. So jadi tak nak ambil yang lama-lama punya, you tekan dekat sini cari yang since 2020 lah, kalau boleh biar yang latest. So artikel bila you klik kat sini dia akan keluar artikel 2020 dengan 2021 saja. Boleh nampak ya? Okay, so the procurement management in foreign funded construction project implemented in Sri Lanka. Okay. Leveraging the industry. Kalau you nak kaitan dengan procurement management tapi nak relate dengan teknologi, okay, you cari all the related to the technology, technological ni macam ni dah dua kan, tapi boleh juga buka. Kalau yang ini katakan saya rasa yang ni tak ada. Kalau you klik ni, ini open access, dia tak boleh. Kalau you klik you takkan dapat full paper dia. Boleh. Kalau macam ni okay. So maksudnya dia bukan open access lah. If you want to do this one, you download PDF, okay. Ni boleh baca semua. Nampak? So ni lah artikelnya. Print out semua ataupun you buat kalau nak sustainable tu, save je lah. Okay. Then ni satu. And then you pergi pada level, ni dah ada satu contoh. Ni technological approach in the ethical procurement management. Okay, so ni klik kat sini pada tahun ni dah latest ni, dahsyat 2021, kira bagus lah. Siapa yang dapat artikel semua tahun 2021 is the best. Okay, so kita buka yang ini, ada tak artikel dia? Introduction, okay. Maksudnya ini pun dia bagi juga rezeki you all lah nak dapat kan. Contoh, saya bagi contoh. Dia dapat full paper kat sini. Dia full lah ni. Ya, macam ni. So save lah. Ya, save. Dia dapat 2 artikel dah. Okay, next one. Ada lagi tak yang berkaitan digital transformation prospect in the procurement military? Okay, ni mungkin military sangat. Higher vocational college procurement management price comparison. Okay, implementing using decision. Maybe this one okay. Try tengok ada tak, boleh buka tak. Kalau tak ada full paper, okay, ignore lah. Cari yang senang boleh buka full paper. Okay, ni dia bagi abstract saja. I think that this one, nampak dia log PDF ni, the log, that means ini kalau you nak, you kena bayar. So abaikan this one, jangan ambil artikel yang macam ni. Okay, so pergi kepada seterusnya cari lagi University Colombo. Okay, try this one, dapat ke tak? Nanti kita tengok, try buka yang tepi ni. PDF, sebab dia kata ada PDF kat situ. Dapat terus PDF-nya. Boleh dah guna 3 artikel. So bacalah daripada situ. Okay, boleh? Yang ini pun ni sebenarnya bukan artikel ni. Alamak, ni bukan. Ni tak boleh. Ni bukan, ni report. Dissertation tak boleh. Sebab you kena pakai artikel. Itu syarat assignment tersebut. Okay, cari lagi. Analysis design government procurement web
web-based procurement management system in the government Sri Lanka. Ini lebih kurang tajuk tadi tapi dia ubah sikit. Tapi data maybe sama. Uncovering the influence mechanism between top management support. Okay, effect of a green training. The effect of green training. So kita try buka kat sini boleh tak? Kalau research sikit ni okay. Sustainable through public procurement. The way reform ni tak ada mati. Okay, this one. Sebab kita tadi relate dengan teknologi kan. So kita tengok yang berkaitan dengan teknologi. 3 artikel. Kalau macam ni memang tak dapat full paper lah. Dia tahu dah ni. Dia takat tu je. So kalau ni view PDF pun tak boleh. Ni dia akan nampak. The terms is a purchase PDF. Maybe kalau you buka through library you boleh dapat. Kalau through library maybe you boleh dapat. Cuma you kena ingat tajuk ni. And then pergi dekat library. Okay. Tengok boleh dapat tak full paper dia. Banyak kaedah that you can use ya. Kalau tak nak nyusah, cari je yang boleh dibuka daripada Google Scholar. Okay? Boleh macam tu? Okay, saya stop sharing. Saya harap banyaklah saya bantu tadi ni. Hopefully can help you sebab you pun baru lagi. Ya, harap-harap dapat membantulah ya untuk you siapkan assignment ni. Boleh bermula dah daripada sekarang. So you discuss with your friend. My strategy, biasanya saya bagi strategi ya. Okay. You cari macam tadi saya kata procurement management. Okay, procurement management then berkaitan dengan technologies dalam procurement management. Okay, so you minat, kawan you pun minat. Nanti at the end of ni you kena buat seorang satu tau. Tapi tajuk sama ni macam mana kami dah minat sangat dua-dua ni kan. You ubah scope. Tajuk ubah sikit. Procurement management, technologies in procurement management in Kelantan contoh. Okay, yang kawan you pula buat yang sama lebih kurang tapi buat the management of the procurement related to construction industry in, dia ubah-ubah ni tapi you buat in Selangor. Nampak tak? Tapi you boleh share literature review. Penulisan berbeza, jangan ambil kopi ayat. Kalau katakan research proposal Nur Suhada dengan Nur Fazli katakan satu grup yang sama. Tapi tiba-tiba you nak buat, kena buat different kan. You nak pakai artikel yang sama, ubah tajuk, karang masing-masing tulis masing-masing. Walaupun pakai artikel yang sama. That is the strategy lah to help you during the journal ni lah. The journal, the journey. Aduh lah kepada dah journal artikel semua. Apa beza journal dengan artikel? Bila dah tanya lah soalan. Okay, journal tu yang journal besar. Artikel ada dalam journal. Macam kalau majalah Mastika contoh ya. Mastika, siapa pernah baca Mastika? Tak pernah. Pernah baca? Okay, Mama Adam ni orang lama ni Adam ni. Okay, Mastika. Mastika is journal. Saya bagi contoh Mastika is journal. Yang cerita hantu dekat dalam tu ada 10 cerita hantu tu, itu adalah artikel. 10 artikel dalam satu jurnal. Contoh, faham? Itulah dia jurnal dan artikel, perbezaan. So selalu disebut artikel dalam jurnal. Sebut artikel dalam jurnal. So jurnal tu adalah dia punya main dia. Okay, so 12.56. Saya stop dulu sini. Hopefully that sepanjang 2 hours ni banyaklah saya dapat share ilmu saya dengan you all berkaitan dengan all that about research methodology. Okay. So at the meantime ni kalau ada apa-apa boleh je terus tanya ya sebab kita akan menempuh lagi berapa? 9. 10. 11 minggu lagi. 11 minggu je lagi tak lama, sekejap sahaja. Okay, jadi saya dah explain dekat you tu sebenarnya dah cover week 1, week 2. Today, week 3. Alright, okay ke? Okay, mengantuk dan macam-macam cuba menahan mata dan sebagainya, itulah cabaran ODL. Saya yang bercakap seorang-seorang memanglah tak mengantuk kan. Tapi you yang mengadap tu kan memang akan mengantuk. Sebab tu saya suka two-way communication. Jangan seorang je cakap, itu saya suruh you bertanya. Tanyalah, tak faham pun tanya. Faham pun tanya. Apa salahnya kan? Ada term-term yang
tak clear kan. Tiba-tiba baca tak faham benda ni. Tanya terus. Prepare siap-siap soalan waktu kelas tu kau tanya. Jadi tak adalah mengantuk. Okay. Okay. Alright. So kena ada respon lah bila saya bertanya. Sama juga bila saya masukkan apa-apa saja dalam grup. Ada soalan Siti Munirah? Siti Munirah tadi ada soalan ke? Tak ada. Sains, dia punya line slow tu. Okay? Tak ada. Okay. So jadi everything yang saya masukkan dalam grup ke apa ke, reply sajalah ya, jangan duduk senyap. Ini saya masuk information pasal kelas tapi saya faham lah baru-baru kan. Kan saya masuk buku berapa tu yang pasal buat apa yang you kena buat sebelum kelas hari Selasa. Tengah hari tu baru ada seorang ke 2 orang reply. Kata dia pun ni kenapa? Tak kenal kot, tak biasa kot, takut kot, macam-macam lah dalam kepala saya, cuba positif lagi kan. Tapi next time dah lepas ni dah kenal saya dah, okay. So kalau ada apa-apa information saya masukkan kat situ, at least lah kena ada lah yang reply ya. Maksud apa? Tak ada lah saya kata, pun ni baca ke tak baca ni, ambil tahu ke tak ambil tahu ni, macam tu lah. Ya. Boleh? So risau bukan apa, saya tahu you orang risau banyak, biasalah, takut sekarang ada lecturer garang, ada lecturer yang macam ni, macam-macam PL. Okay, saya tak ada masalah ni, tengah-tengah kelas ni pun you nak minum ke, you nak makan nasi lemak ke, makan. Janji dengar kelas saya dah. Ya, jangan dengar muzik je ya Adam. Okay, alright, okay, saya rasa tak ada apa ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Attendance ada madam? Doktor? Ya. Apa dia? Attendance ada. Attendance okey. Saya gunakan extension punya Gmeet. Auto dia akan keluar nanti sebab you dah masuk tadi kan. So dia akan keluar attendance. So nanti saya akan ambil daripada situ. No worries. Saya pakai Gmeet. Saya tak pakai YouFuture. Okey. Lagi satu kan? Sorry. Double pula suara saya. Saya memang saya cakap ya, saya memang tak akan record saya punya lecture. Ya. Record tak ada. Oh, doktor. Ya. Kita orang memang dengan doktor sampai part 6 Taklah. Part 3. Oh. Untuk research metodologi ni sahaja part 3, but panjang umur kita, part 4 nanti kita akan jumpa untuk subjek lain lah, project management. Saya akan mengajar part 4 project management. Itu sahaja. Okay? Nur Aimuni. Ada apa-apa soalan Nur Aimuni? Tak ada. Tak ada. Anak Nur Aimuni asal mana? Kedah. Kedah nak? Kedah kat mana tu? Yan, Kedah. Okey, line kat sana okey ke? Okey. Okey, dia tanya tu muka dia tengok tadi macam muka dah komputer laptop dia letak bawah kan, muka dia tengok muka. Senyum sikit Nur Aimuni. Ya, kita dalam kelas kita tak mau stres, memang kita dah stres dah dengan ODL ni, janganlah tunjuk pula kita ni stres lagi dengan kelas dalam kelas. So saya tak nak student-student saya jadi macam tu. Okay? No stress. Okay, alright. Boleh? Promise? Ingat pesan saya daripada awal kelas tadi. Doktor. Never give up. Yeah. Along the way with your journey during degree ni lah. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Ibu. Terima kasih doktor. Sama. Thank you, doktor. You're welcome.